Terima kasih Tuan Pengerusi. Yang pertama saya nak sebutkan di sini, kita manusia ni perlukan 3 jenis makanan. Makanan pertama, makanan fizikal yang saya makan tadi sedap, ikan bakar dan kari daging. Ya. Makanan kedua adalah makanan emosi. Makanan emosi inilah yang kita definisikan apa yang kita perlukan daripada manusia. Suami perlu kasih isteri, isteri perlu kasih suami, anak pada ibu dan sebagainya. Tetapi pada saya, makanan yang paling tinggi makanan rohani. Makanan rohani itulah kebergantungan dan kasih sayang dan cinta kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam Kak Ruby kata tadi, kita hendaklah, sebelum saya cakap faktor tu, kita macam nak sebut apa Kak Ruby kata tadi, di mana kalau kita cinta pada diri kita, kasih pada diri kita, insya-Allah kita boleh mencintai orang lain. Tetapi kita hanya cinta bila kita kenal diri kita, dan kita kenal diri kita kalau kita kenal Allah Subhanahu Wa Taala. So macam kita semua setuju, ilmu sangat penting. Kenapa saya sebut 3 makanan ni? Saya nak share dengan wanita semua. Siapa di sini kalau dia stres, sakit hati dengan suami dia, dia makan banyak? Ada? Lepas tu dia gemuk kan? Rasa sakit hati, makan. Pasal bila kita kurang makanan emosi, kita perlu makanan fizikal. Tetapi orang yang dah ada makanan rohani, yang Allah Subhanahu Wa Taala dekat dengan dia, dan dia boleh duduk seorang-seorang, rasa bahagia seorang-seorang. Orang tak ada pun tak apa, duduk seorang pun bahagia. Siapa di sini kalau duduk seorang-seorang dia boring? Duduk seorang-seorang dia tak suka. Bila kita duduk seorang-seorang, kita tak suka, bererti kita tidak suka pada diri kita. Katakanlah kita tak suka pada seseorang, kita tak nak berdua-dua dengan dia, betul? Jadi kalau kita tak suka dengan diri kita, maka kita tidak akan suka duduk seorang-seorang. Kenapa kita tidak suka dengan diri kita? Pasal kita punya makanan rohani, kita punya kasih pada Allah tidak kuat. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi cinta dalam keluarga, yang pertama, kita hendaklah membangun insan dalam diri kita, dalam anak-anak kita, dalam suami kita. Tetapi selalunya macam saya nak sebut tadi, Kak Ruby sebut, ada orang cari makan. Kalau bahasa Inggerisnya, kita bisa nak tanya, mungkin yang faham Inggeris, make a living dengan living a life. Maknanya cari makan atau sedang menikmati kehidupan. Kalau kita kata kita kerja, saya kena pergi, maka kita jadi mangsa. Saya kena masak untuk suami pasal dah tanggungjawab saya. Ini kehidupan keladak dalam kehidupan. Di tempat orang keladak ni orang susah hati. Tetapi kalau dia kata saya pilih untuk masak, saya pilih untuk jadi isteri yang solehah, kerana kita buat kerana Allah untuk suami, macam Kak Ruby kata tadi. Maknanya apa-apa kita buat Allah, Rasul, suami dan anak-anak yang lain. So kalau kita nak tahu faktor yang saya kata tadi, kita fokuskan hari-hari kita perlukan makanan apa. Kita perhatikan orang-orang yang betul-betul ahli sufi, orang alim, dia makan banyak ke sikit? Sikit kan? Sebab tu saya pernah dengar ahli sufi, orang yang agama ni, bila depan orang dia makan banyak, bila dia seorang-seorang dia makan sikit. Tapi kita macam mana? Depan orang makan sikit, belakang orang makan banyak kan? Itu menampakkan jauhnya. Satu lagi ialah, saya nak tanya dan menyeru kita semua, kita hidup ni nak tanya, kehidupan berumah tangga ni nak tanya, kehidupan berlaku pada kita ataupun kita menjalankan kehidupan? Boleh angkat tangan, siapa yang rasa kehidupan berlaku pada dia? Siapa yang rasa dia melakukan kehidupan? Semata pagar, rosak ketahundi. Apa bezanya? Sekarang saya suka lebih tekankan the konsep kehidupan. Kalau kita rasa kehidupan berlaku pada kita, bererti kita jadi mangsa. Kenapa? Macam Kak Ruby kata, kena tampar pun sayang lagi. Pasal apa? Orang akan melayan kita sebagaimana kita mengajar orang melayan kita. So kalau kita tidak kasih pada diri kita, tidak hormat pada diri kita, dan tidak menghargai tubuh yang Allah berikan untuk meletakkan ruh yang suci dalam tubuh kita, maka kita
akan dihina orang. Saya nak tanya ibu-ibu, siapa di sini tiap hari dia peluk anak dia banyak kali? Angkat tangan. Berapa kali? Ada siapa peluk anak dia 8 kali? Siapa yang puji anak dia tiap hari, mengatakan anak dia baik dan hebat? Siapa ada cikgu sekolah kat sini? Cikgu sekolah, cikgu ada? Cikgu? Saya nak tanya, berapa orang kita masa sekolah dulu cikgu kita mengajar kita untuk cinta pada diri kita dan menghormati diri kita. Tetapi cikgu ajar apa? Awak ni tak pandai, awak kelas D, awak kelas C. Betul tak? Maknanya kita kurang memberi penghargaan, kita kurang memberi sebut kebaikan, dan kita sering menerima kritik. Sebab itulah saya nak sarankan kepada Tuan Nazir masjid ni, kalau boleh bila kita buat program remaja, bukan hanya untuk lulus PMR, SPM, UPSR, itu semua dipanggil kita sedang mengajar anak kita hanya mengejar pencapaian, hanya mengejar cita-cita, tidak mengejar makna dalam kehidupan. Makna pandangan Allah, cita-cita pandangan manusia. Selalunya kalau kita hidup hanya berpandangkan apa yang manusia kata, bukan apa Allah kata, maka kita akan tersasar. Kita perhatikan, kita sama-sama renung, saya pun sama renung, kita dulu macam mana kita didik anak kita. Nak tanya berapa orang ibu-ibu sedih minta maaf dengan anak dia kalau dia buat silap? Ada ibu-ibu minta maaf? Mula saya pun tiap hari minta maaf anak saya. Menyesal masa 20 tahun dulu garang-garang dengan anak. Pasal tak dengar Dr. Robiah dulu. Kalau saya dengar dah baik dah Kak Robi. Dulu kita pun garang, nak suruh dapat berapa A. Itu semua boleh, tetapi satu sampingan saja. Jadi saya rasa faktor yang penting dalam rumah tangga bahagia, yang pertama ni suami saya pesanlah. Dia cakap dengan orang, kalau rumah tangga bahagia tu bukan hanya cinta, tapi hormat. Hormat, tolong hormat. Terutama ada pasangan yang umur 50-an ke atas. Wanita 50-an angkat tangan. Nak tanya, 50-an ni kita rasa lebih sayang pada suami ke menyampah? Suami 50-an makin sayang isteri ke? Tanya bilalah nak pergi orang ni. Hai, orang tua ni bilalah nak pergi. Saya nak beritahu, siapa di sini kalau 50-an tak rasa makin seronok, tak rasa makin sayang, rasa macam willing and borrowed time. Masa sedikit lagi tak tahu kita ni siapa tanam siapa. Suami tanam kita ke kita tanam suami? Nak tanya di sini, siapa yang hari-hari cakap suami dia handsome? Siapa di sini para suami yang berterima kasih pada isteri memberi susu pada anak-anak? Saya rasa kita dalam budaya Malaysia selalunya kita dah agak kurang buat benda ni. Pasal kita ni seperti apa dia panggil hamster, tahu binatang hamster tu? Kejar. Berjalan tak sampai. Striving never arriving. Mula-mula anak UPSR, lepas tu anak PMR, lepas tu anak SPM, lepas tu nak IPTA, lepas tu nak kahwin. Nak kahwin pula tema apa pula, warna apa pula, bunga telur apa pula. Lepas tu nak bertunang pula. Tak habis-habis. Kalau kita hidup hanya berdasarkan apa akan datang, mengejar, memang tak akan sampai. Berapa orang daripada kita boleh duduk seorang-seorang dah bahagia seorang-seorang? Ada? Alhamdulillah. Saya rasa Tuan Haji untuk tahu, kita mesti audit diri kita, di mana kalau boleh kita tanya diri kita hidup ni mencari makna atau cita-cita. So dalam rumah tangga pun banyak baru ni ada remaja jumpa, Prof cepat saya nak kahwin, 21 nak kahwin cepat-cepat. Tapi pasal apa nak kahwin? Tak jelas. Jadi faktor yang pertama dalam rumah tangga, cinta, hormat, menghormati dan membina insan. Dan bagi kanak-kanak, tolong bina imej diri yang baik. So kalau boleh kita menyeru pada masjid ni, kalau buat rancangan remaja tu bukan UPSR saja, tetapi membina insan dengan membina imej diri yang baik. Kerana manusia akan bertindak berdasarkan imej diri dia. So kalau saya selalu jumpa orang, kalau suri rumah tangga Kak Ruby, saya selalu tabik hormat pada suri rumah tangga. Saya rasa orang paling berbakti ialah rumah tangga. Saya kata macam ni, banyak orang ambil Prof, saya tak ada master, tak ada PhD. Saya kata apa? Siapa ada anak 4, dia ada 4 PhD kat rumah dia, betul? Pasal kalau kita boleh design
Kita kalau beli baju, kita beli baju designer, tetapi hidup kita tak design. Kita default, apa-apa ikut apa orang buat, kita ikut saja. So kalau boleh kita, saya dah sebut kat Hakim selalu, saya cadangkan untuk kita membina cinta dan kebahagiaan rumah tangga, tolong suruh semua ahli rumah tangga rumah itu membuat skrip kehidupan masing-masing. Kita penulis skrip, kita pelakon utama, kita lah director, kita lah producer dengan movie dalam minda kita yang terbayangkan kita nak jadi macam mana. Cuba bayangkan kita satu hari nanti bila kita jadi jenazah, kita sakratul maut, bayangkan benda tu. Dan kalau boleh kita dalam rumah kalau bina anak-anak tu jangan sebut orang kata, tetapi Allah kata. Dan dosa pahala syurga neraka tu mesti jadi kita punya normal vocabulary setiap hari. Okey, setakat itu je Tuan Haji. Cuba Kak Ruby. Saya sebenarnya biarlah lama sikit Kak Ruby, saya seronok yang Kak Ruby cakap. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, kita mengucapkan banyak-banyak terima kasih di atas penjelasan daripada Prof. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, bila kita membicarakan tentang hebatnya cinta, berdasarkan tema kita, iaitu keluarga bahagia, masyarakat sejahtera. Ramai kali, banyak kali kita duk dengar ni, bila keluarga bahagia, masyarakat sejahtera, dia ada pertalian yang sangat rapat. Bila mana keluarga bahagia, masyarakat akan menjadi sejahtera. Bagaimanakah pula tuan-tuan, pernahkah kita tidak fikir kalaulah keluarga tempang, keluarga tidak sempurna, keluarga tidak bahagia, apakah akan berlaku kepada masyarakat? Dan inilah yang kita minta ya Dr. Rubiah memberi penjelasan. Kalau keluarga bahagia sudah tentulah masyarakat sejahtera. Bagaimana pula kalau keluarga tempang, tidak bahagia, perceraian tinggi, pergaduhan tinggi, tidak menghormati antara satu sama lain. Minta doktor jelaskan, insyaAllah. Terima kasih Saudara Bonus. Dia sama kuat dan sama kecil. Hebat masjid. Okey, soalannya juga soalan hebat. Okey. Tadi kata-kata keluarga bahagia, masyarakat sejahtera. Kalau keluarga sengsara, apa jadi? Masyarakat jadi neraka. Sebab itu sekali lagi saya mohon tuan dan puan yang masih punya jawatan namanya ibu dan ayah, yang punya jawatan yang namanya anak, yang punya jawatan yang namanya datuk dan nenek. Saya sudah jadi nenek kepada 8 orang cucu, tapi tak sempat banyak jaga cucu. Boleh bye-bye, hai Papa hadir. Keluarga sengsara, keluarga tak bahagia, masyarakat jadi seneraka, sudah berlaku sekarang. Kerana kebanyakan ibu dan ayah tidak memilih untuk mendidik anak jadi anak akhirat. Ramai kita didik anak jadi anak dunia. Bila kita didik anak jadi anak dunia, besok bila besar jadi nak, kamu cita-cita nak jadi apa? Saya kalau budak dah jadi 5, dah jadi 6, kamu nak jadi apa? Jadi polis, jadi askar, jadi apa pun tak apa. Tapi bila tanya mak ayah, tak tahulah jadi orang berguna. Akhirnya dia guna orang untuk edah dadah. Akhirnya diguna orang untuk jadi alat perogol-ogol orang. Maka saya mohon tuan dan puan, selepas forum ini doanya, ya Allah, jadikan anak aku ini anak akhirat, ya Allah. Cerita banyak-banyak pasal akhirat. Di sana ada syurga, di sana ada neraka, di sana ada balasan, di sana ada pertimbangan. Di sini ada amal, tak ada hisap. Di sana esok tak ada amal, ada hisap. Ada titi, ada syurga. Nabi Isra Mi'raj jumpa macam-macam. Anak akhirat dulu, maknanya buat kerja untuk akhirat dan kamu akan jumpa dunia. Tapi kalau jaga anak untuk anak dunia, kamu tak akan jumpa akhirat. Ini yang sedang berlaku. Bayi buang sepah-sepah jadi sampah.
Kerana keluarga sudah jadi terbina negara, terbina neraka dalam keluarga. Apa yang terjadi? Kalau anak sudah mulai durhaka dengan mak bapak, namanya anak durhaka. Tapi kalau anak dan mak bapak durhaka dengan arah, garanti calon surga, calon neraka. Sebab itu kamu jangan durhaka pada ayah. Durhaka besok, jangan lawan cakap ibu, kamu anak durhaka. Senang-senang label anak jadi anak durhaka. Kita tak latih dia jadi anak taat dengan kita yang nampak, apalagi nak taat dengan Rasulullah yang tak nampak, tak taat dengan Allah yang tak nampak. Sebab itu tolong doa, tolong bangun, tolong kekuatan, campak kekuatan. Ya Allah, ya Tuhan, jadikan aku ibu bapa akhirat yang nanti nak dapat juga doa anak soleh. Tapi yang banyak anak salah-salah belaka. Kalau lawan cakap mak, mak kata kamu jangan lawan cakap mak, nanti jadi anak durhaka. Tapi anak lawan Tuhan buat tak tahu je. Ini bermakna kita sedang menghantar anak kita pakai pos laju ke neraka. Maka terjadilah segala maksiat. Terjadilah anak-anak yang tak kenal di mana kiblat. Terjadilah anak-anak yang ya Allah. Maka mengapa? Sebab itu dikatakan dalam tubuh manusia. Kalau tadi Prof Maya kata kita ada roh. Roh itu dua, jahat atau baik, bergantung pada apa yang kamu makan, bergantung pada apa yang kamu fikir. Roh itu adalah nyawa, roh itu adalah raja kepada diri kita. Minggu sudah kami ustazah pilihan pergi ke rumah jenazah, rumah mayat Hospital Sungai Buloh. Tengok laci macam buka peti ais, tengok ikan dalam peti ais. Buka semua laci mayat. Ya Allah, ni 3 bulan, ni 8 bulan, ni sebulan, ni baru semalam, ni baru kemarin. Jasad ini hanyalah kelongsong saja, sarung saja. Bila roh tercabut kosong. Tapi yang paling banyak kita jaga jasad ke roh? Jasad ke jiwa? Takut sebut roh. Kalau roh orang mati apa? Sampai roh pun takut. Sebab itu tangan tanpa roh tak boleh gerak lagi, mata tanpa roh tak boleh buka katup lagi, mulut tanpa roh tak boleh gerak lagi dah. Dan saat itu akan datang pada kita tanpa diberitahu. Dia tetamu tak pernah SMS dulu, aku nak datang, tak ada. Kalau dia dah datang, kita tak boleh kata janganlah dulu, anakku kecil lagi. Sebab itu dipesan Allah dan Rasulullah, orang yang sentiasa merasa dia akan ke akhirat, dia tidak sempat buat dosa, dia tak sempat bohong, dia tak sempat malas. Ya Allah, kerana dia tahu setiap hari adalah hari terakhir. Kalau mahu cemerlang, jadikan setiap hari itu hari terakhir. Aku solat hari ini, entah-entah ini solat terakhir. Aku makan hari ini, entah-entah makan terakhir. Aku datang forum hari ini, entah-entah ini forum terakhir. Kalau ini jadi terakhir, tolong bagi Fatihah keping kata saya. Jangan kedekut. Sian orang tua tu, ini forum terakhir. Tak sangka, kerana ajal itu datang tidak pernah siapa yang menyangka. Maka kalau ini tidak diingatkan pada anak-anak, dalam jiwa manusia, dalam hati manusia, warna kekuatan yang ada dalam hati manusia ada 3. Satu bentuknya binatang, kedua bentuknya iblis, ketiga bentuknya malaikat. Kita nak jadikan anak kita apa? Sekali lagi Imam Ghazali kata apa? Kalau kamu tangguh jaga anak kamu, kalau kamu hidup cara kamu, pertama kerja, kedua makan, ketiga bergaduh. Ini ciri pertama binatang. Kamu nanti akan dibangunkan di akhirat seperti anjing liar. Ini Imam Ghazali cakap, bukan saya cakap, saya sampaikan saja. Orang yang perangainya
hidup binatang, pertama kerja cari makan, 3 gaduh. Sebab itu dipesan jangan gaduh. Kalau rumah tangga gaduh, apa jadi? Buang di tangga, tinggal rumah. Boleh? Dulu ada lah tangga kopi ni, sekarang mana ada. Dan duduk atas sarang burung kat atas. Betul? Maka orang ini tidak akan pikir lain. Yang dipikir kerja, makan, tidur. Kerja, makan, gaduh. Kerja, makan, gaduh. Di kedai gaduh, jabat gaduh, rumah gaduh. Ni jenisnya ada tak kat kita? Semak balik, ya Allah. Orang yang selalu menyebut buruk orang itu memang kaki gaduh. Dia ni memang kamu jumpa menyampah aja dengan orang. Itu ciri-ciri manusia, berbingkaikan manusia, berisikan binatang. Sebab itu kalau nak gaduh, maaf Tuan Nazir, nak jadi manusia, tak nak jadi binatang. Yang kedua, ada dalam jasad kita, dalam jiwa kita, dalam hati kita, yang namanya pengaruh iblis. Iblis ni kerjanya buat apa? Pertama, kerjanya hasut orang. Kedua, suka tengok yang buruk-buruk. Ketiga, suka pecah belahkan orang. Keempat, tidak akan senang dengan orang yang senang. Nih, kalau kita ada perangai ni, malam ni juga aku buat noktah. Inilah kali terakhir aku nak tak suka dengan orang. Kerana iblis tak lain kerjanya bohong, tipu, gaduh, adu domba orang dan khianat. Ni kerja iblis. Yang roh kita terbentuk dari 3 benda ini. Setiap roh dalam badan kita ada binatang, ada malaikat, ada iblis. Kalau nampak ayah balik-balik tu nak ngamuk je ni, oh ini awak orang ke iblis? Kerana kalau iblis yang mendidik, yang dipilih dalam jiwanya, kerjanya apa tadi? Gaduh. Kerjanya apa lagi? Fitnah. Kerjanya apa lagi? Lagu-lagu orang. Kerjanya apa lagi? Khianat. Dia tepuk tangan kalau ada orang gaduh padan muka suami isteri. Lah nanti pun gaduh loh. Dia bahagia. Dan nanti di akhirat dia dibangunkan dengan wajah, dengan bentuk-bentuk binatang yang sangat ganas. Singa, harimau, dan bermacam lagi. Makanya tinggal satu lagi yang namanya unsur-unsur malaikat. Unsur malaikat dalam badan kita ada apa? Malaikat ini lari tandak dengan 2 perangai iblis dan perangai binatang tadi. Saya kerja bukan cari makan, saya kerja ibadah. Saya kerja bukan cari duit, cari rezeki dari Allah. Makanya saya kerja ikut perintah Allah, tak boleh ponteng. Lambat masuk kelas 5 minit, gaji 5 minit, haram. Campur dengan sebulan gaji, gajinya haram. Bawa balik gaji, bagi ke anak, anak makan. Pendapatan haram. Satu zahrah saja makanan yang bercampur benda haram, kamu sudah tertolak untuk masuk syurga. Kalau pergi pejabat lambat sikit, pagi pascat tapi minum 4 jam. Kalau jadi pengawal 4 jam jaga, 4 jam tidur, tak pingsan. Jadi apapun kalau bekerja kurang daripada masa yang ditentukan, haram gajinya. Sebab itu kita banyak anak yang pontang-panting di rumah. Ada ayah yang jadi bapak haruan makan anak. Ada yang rogol itu, rogol ini. Data rogol di Malaysia naik 300%, tuan-tuan. Yang sakit mental di setiap hari naik sebaling sikit. Kalau ikut kajian daripada Persatuan Pengguna Pulau Pinang, setiap hari 7 orang di Malaysia bunuh diri dengan berbagai cara. Telan itu, telan minum itu, minum ini, terjun sana, terjun sini. 7 sehari.
Yang sakit mental meningkat 30%. Maka sekali lagi saya mohon tuan dan puan, semak diri. Malaikat tak suka gaduh, bekerja kerana ibadah, dapat cari rezeki Allah, jaga rezeki Allah. Siapa kerja tapi ngumpat gajinya haram, syubhah paling sikit. Siapa bekerja kata orang, nak pergi pasar, oh ibadah. Ya Allah, udah pula. Awak tak dengar cerita sana? Tu udah sampai fitnah. Sudah sampai ngumpat menghapuskan semua pahala yang kamu buat. Sebab itu sekali lagi, kalau 3 perkara ini, pertama malaikat harus jadi pemimpinnya. Jangan gaduh, tak baik gaduh ya. Jumpa kawan gaduh, dah lah tu, tutuplah cerita kosong-kosong lah. Maaf ya, kita tak mati besok macam mana? Allah tak ampun dosa manusia dengan manusia. Allah hanya ampun dosa manusia dengan Allah. Jadi sebelum tidur, ampunkan semua orang. Walaupun orang sebelah rumah ni pasang radionya kuat-kuat benar, pekak ke. Esoknya cerita, kalau boleh kesian dah, boleh perlahan sikit dah. Jangan turun, awak ada radio, pekak awak. Itu turun jadi binatang. Walaupun dia solat, walaupun dia puasa. Maka orang yang jiwa malaikat, orang yang mengelak dari 2 benda, tak usik orang, tak kacau orang, tak fitnah orang, tak gaduh dengan orang, tak adu domba dengan orang, tak musuh hati dengan orang. Hebat tak? Macam Nazir kita lah. Betul? Baik tak ni? Sasa baik, tidak mana mungkin jadi Nazir. Siapa nak undi dia? Maka sekali lagi, tetapi kita boleh tukar anytime. Iblis tu lanyak kamu, goda kamu, hasut kamu setiap saat. Maka berlakulah rumah tangga yang lentang pukang. Berlakulah rumah tangga yang seperti kapal perang. Mana mungkin anaknya bahagia. Bila anak tidak bahagia, anak tak suka pergi balik ke rumah, akhirnya merempat di mana saja, jadi makanan buaya-buaya. Sudah pasti itu titik-titik kita akan jumpa hidup yang namanya sengsara. Oleh itu, jadikan kuasa yang tadinya binatang jadi kuasa yang namanya iblis itu jadi penunggang. Kita yang arah dia, jangan dia arah kita. Kalau terfikir, ya Allah teruknya Nazir ni, nasib baik ada dia. Kalau tidak, tak ada Nazir, macam mana? Pujuk, malaikat naik atas, iblis dan binatang turun. Kita jadi penunggangnya. Iblis dan manusia dengan binatang itu jadi kudanya. Kita tambat kuda, jangan usik kita lagi. Boleh? Kalau tidak, apa yang sekarang berlaku, semua jenayah sudah berlaku dalam keluarga kita. Paling banyak keluarga Islam. Kerana musuh-musuh Islam, sama ada Yahudinya, sama ada Kristian salibnya, sama ada apapun yang namanya musuh Islam, menyatu. Sehingga seorang padri berucap dalam satu conference, kita hanya gunakan segelas arak dan wanita sahaja sudah mampu meragut semua iman orang Islam. Kita masukkan semua bentuk filem, semua bentuk sokan, bentuk fashion, tak payah pening kepala. Buatlah cerita hantu berlambat-lambat. Bulan 2009, 2010, 2011, hampir 30 filem hantu untuk tayangan anak Melayu yang mengikis keyakinan bertuhan. Yahudi kata masuk filem, masuk lagu, masuk sokan, selesai. Kamu boleh pegang dan gamit anak Islam ini, kerana dia tidak akan lagi cinta dengan nabinya, tidak akan lagi membaca Al-Qurannya, dan dia tidak lagi menerima hidup yang berperaturan sopan santun itu sebagai baik, tetapi dia berazam untuk lawan yang baik-baik. Santun-santunnya orang kampung je, pakai santun-santun ni ortodok. Akhirnya maksiat jadi makanan dan hiburan. Sebab itu kalau tuan dan puan banyak lagi bercerita, saya semalam dengan
mahasiswa-mahasiswa. Ancaman-ancaman meragut Islam ada 4 lori. Sebab itu tak sempat nak cerita semua. Mudah-mudahan sedikit yang kita kongsikan hari ini membantu anak kita dan keluarga tidak jadi bola sepaknya iblis, tidak membawa jiwa binatang ke dalam rumah sehingga kita lupa rasa kasih sayang yang Allah bekalkan. Bila kamu tak jaga, Allah angkat dan rohnya mati. Bila roh mati, otaknya mati. Bila otaknya mati, perut saja hidup. Tanda otaknya mati, dia tidak memikir pasal masa depan, dia tidak berfikir pasal akhirat. Yang dipikir, aku nak makan apa. Dia hanya memikirkan perut. Orang yang memikirkan hanya perut, nilai dirinya tak jauh beza dari apa yang keluar dari perutnya. Mudah-mudahan kita terselamat dari kehinaan-kehinaan ini. Mudah-mudahan yang dipilih Allah hari ini, dia beri kekuatan dan keyakinan untuk merubah kehidupan. Jadi hamba Allah dan pengikut Rasulullah. Ambil ciri Rasulullah jadi pakaian dan perhiasan. Insya Allah kita ada pendinding untuk selamat jumpa Allah di surga, bukan di neraka. Terima kasih. Assalamualaikum. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, kita sudah berbicara panjang tentang hebatnya cinta dalam konteks mewujudkan keluarga bahagia, masyarakat sejahtera. Kita nak sambung sikit lagi. Kita nak minta Prof ya, sharekan, kongsikan kepada kita dalam keadaan, dalam konteks, dalam kearah untuk membentuk keluarga bahagia, masyarakat sejahtera ni. Apakah cabaran-cabaran? Apakah penghalang-penghalang? Apakah perkara-perkara yang membuatkan tak boleh capai keluarga bahagia ni? Ibu bapa dan masyarakat ni menghadapi kesukaran yang teramat sangat bila kita sebut nak membentuk keluarga bahagia. Minta Prof kongsikan sedikit apakah cabaran-cabaran dan halangan-halangan yang menunggu kita bila mana kita nak menyebut membentuk